Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam tazkirah online Mawaddah Warahmah. Saya berharap semoga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dikurniakan keceriaan dan kesihatan bersama dengan keluarga. Kita jadikan situasi sekarang ini untuk kita lebih dekat, lebih menyayangi dan lebih mengasihi keluarga kita. Dengan kita meluangkan masa untuk mereka mendidik, makan bersama, dan yang paling penting beribadah bersama. Sebagai contoh, mendirikan solat berjamaah. Kerana dengan kita bersama keluarga mendirikan solat berjamaah, menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga, nescaya Allah akan jaga hubungan kita bersama keluarga kita. Kerana dalam keadaan kita pada hari ini amat penting untuk kita jaga hubungan kita sekeluarga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada terjadinya perkara-perkara yang tidak baik dalam keluarga, seperti pergaduhan, penderaan akibat tekanan hidup yang kita lalui masa kini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, peliharalah hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan pelihara hubungan kita sekeluarga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Topik kita pada hari ini ialah berkenaan solat tahajud dan juga salat taubah. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan pernah melaksanakannya, sama ada sendirian ataupun berjamaah di masjid. Jadi oleh kerana Ramadan tahun ini kita akan berada di rumah, maka marilah kita sama-sama mengulang kaji cara-cara solat sunat ini. InsyaAllah semoga kita dapat melaksanakan bersama keluarga, di dalam bulan Ramadan yang akan datang ini, insyaAllah. Jadi yang pertama sekali berkenaan dengan solat tahajud. Salat sunat tahajud ini sebenarnya amat digalakkan kita dirikan setiap malam. Dan hukumnya adalah sunat muakkad, yakni salat sunat yang amat-amat digalakkan untuk kita laksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, solat yang paling utama selepas solat fardu adalah solat malam, yakni solat tahajud. Bila waktunya tuan-tuan dan puan-puan? Waktunya solat sunat tahajud ni dilakukan pada tengah malam, iaitu selepas jam 12.30 malam. Dan waktu itu adalah selepas kita bangun daripada tidur, sewaktu dalam keadaan sunyi sepi, dikala semua manusia lain sedang nyenyak tidur, kita bangun dan kita tunaikan solat sunat tahajud. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 4 yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam, selain dari sedikit masa yang tidak untuk berehat, iaitu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu, atau lebih daripada seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sadaqallahul azim. Jadi amalan bangun untuk beribadah selepas tidur malam ini dikenali sebagai qiyamul lail. Dengan kita bangun malam dan kita bertahajud. Selepas bertahajud kita baca Al-Quran. Hatta dalam sembahyang pun tahajud pun kita baca Al-Quran.
Jadi apabila kita bangkit selepas kita tidur di tengah malam, maka kita bangun, kita ambillah wuduk. Ambil wuduk dan seterusnya menghadap ke arah kiblat dan kita lafazkan niat. Bagaimana niat salat sunat tahajud? Usalli sunnat at-tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Ataupun maksud sahaja aku salat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian bilangan rakaatnya tidak terbatas, tetapi sekurang-kurangnya 2 rakaat dengan 1 salam bagi setiap 2 rakaat. Dan solat sunat tahajud ini boleh dikerjakan sebanyak 2, 6, 2, 4, 6, 8 dan sebanyak mungkin, tetapi mengikut kemampuan kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang lebih penting, sebolehnya ia dilakukan secara istiqamah. Yang dilakukan, kalau boleh, setiap malam kita lakukan, walaupun hanya dengan 2 rakaat saja. Jangan malam ni kita dah bangun buat sampai 8 rakaat atau lebih daripada tersebut, kemudian tunggu lagi setahun baru buat. Jadi yang lebih baik ialah kalau boleh dapat bangun sekejap, buat 2 rakaat. Kalau boleh, lebih baik buat setiap malam. Dan pelaksanaan solat sunat tahajud adalah sama seperti solat sunat yang lain. Dan bacaan dalam surat ini tidaklah ditentukan. Bolehlah rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah dan diikuti dengan surah-surah yang mudah yang kita hafal untuk kita baca. Begitu juga dengan rakaat yang kedua, baca Al-Fatihah, kemudian ikut surah yang mudah dibaca. Bacalah mana-mana surah yang mudah kita baca dan yang kita sukai. Dan setelah selesai salat, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam doa kita mohon kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita di dunia dan juga di akhirat. Dan antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita solat sunat tahajud adalah doa, kalau mungkin boleh saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang mana maksudnya, Ya Allah, bagimu segala pujian, Engkaulah penegak langit dan bumi serta segala isinya. Bagimu segala pujian, Engkau Raja penguasa langit dan bumi. Bagimulah segala pujian, pemancar cahaya langit dan bumi. Bagimulah segala pujian, Engkaulah yang benar, janjimu adalah benar, perjumpaanmu itu adalah benar, firmanmu adalah benar, syurga adalah benar, neraka adalah benar, para nabi adalah benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, dan hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepadamulah aku berserah diri, kepadamulah aku kembali, kepadamulah aku rindu, dan kepada Engkaulah kami berhukum. Ampunilah aku atas kesalahan yang telah aku lakukan dan yang sebelumnya, baik yang aku sembunyikan maupun yang dinyatakan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Tiada Tuhan melainkan Engkau, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini tuan-tuan boleh kita dapati dari kitab-kitab solat sunat, atau boleh juga kita cari di laman internet, tapi pastikan yang betul dan yang sahih.
Atau kalau kita susah, tak tahu apa nak baca ketika itu, kita doalah, kita doalah mohon kebaikan untuk diri kita, dan kita doakan kebaikan untuk keluarga kita di dunia dan juga di akhirat. Tak apalah, walaupun doa tersebut dalam bahasa Melayu sahaja ataupun kita gunakan bahasa Inggeris, tidak menjadi masalah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan memahami doa-doa kita, insya-Allah. Jadi kita cubalah tunaikan solat sunat tahajud ni, kerana banyak kelebihan dalam melakukan solat sunat tahajud ni. Antara kelebihan solat sunat tahajud ialah makbul doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tenang hati kita serta fikiran kita, dan kelebihannya juga yang memurahkan rezeki kita dan mendapat perlindungan daripada pengkhianatan manusia. Dan yang paling penting adalah waktu itu ialah pintu taubat terbuka luas bagi orang-orang yang mendirikan qiyamul lail ataupun solat sunat tahajud. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, kerjakanlah solat malam sebab itu adalah kebiasaan orang saleh sebelum kamu, juga satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu, yakni Allah, juga sebagai penebus segala amalan buruk, pencegah dari amalan dosa, dan dapat menghalangi penyakit. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad radhiyallahu anhuma. InsyaAllah semoga kita dapat melaksanakannya, dan kalau boleh setiap malam sebelum masuk waktu subuh kita dapat bangun mungkin 15 minit atau 30 minit lebih awal daripada sebelum azan subuh, dan kita bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sama-sama kita kita boleh usahakan, insya-Allah. Dan kemudian solat yang kedua, solat sunat yang kedua yang ingin saya kongsikan pada hari ini ialah berkenaan dengan solat sunat taubah. Solat sunat taubah adalah solat yang disunatkan dilakukan apabila seorang itu melakukan dosa atau merasakan dirinya telah berbuat dosa dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sememangnya sebagai manusia biasa tidak terlepas dari melakukan kesilapan, khilaf dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah ataupun pendosa adalah mereka yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertaubat di sini maksudnya mengikhlaskan diri kita ni dengan kita menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, dan kemudian bertekad di dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, serta memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan solat sunat taubat ini dilakukan sesudah seseorang itu menginsafi kesalahannya, menginsafi dirinya sendiri, lantas memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara syarat-syarat yang utama, menyesal terhadap perbuatan ataupun dosa yang lalu, kemudian bertekad untuk meninggalkan perbuatan yang membawa dosa tersebut, bercita-cita ataupun penyesalan yang membawa kita ke azaman untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Itu kalau dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita ni melakukan dosa atau perbuatan dosa terhadap manusia, seperti kita pernah mencuri harta saudara kita pernah mengumpat, memukul dan sebagainya, maka itu hendaklah kita ditambahkan lagi dengan syarat kita bertaubat, ialah dengan kita memulangkan semula barang yang pernah kita curi, ataupun kita mengakulah kesalahan kita ni kepada saudara kita, memberitahu kesalahan kita, dan kita memohon maaf dan keampunan daripada saudara-saudara kita yang pernah kita khianati dan kita zalimi. Okay, kemudian bicara berkenaan dengan waktu solat sunat taubah ni. Bila kita nak lakukan solat sunat taubah, solat sunat taubah boleh dilakukan bila-bila masa, kecuali waktu-waktu yang haram. Sebagai contoh, lepas subuh, ataupun 10 minit ataupun 15 minit sebelum zuhur, ataupun selepas asar. Itu di antara waktu-waktu yang haram.
Jadi kita tidak jadi kita lakukanlah salat sunat taubah ni bila-bila masa, melainkan waktu-waktu yang diharamkan. Walau bagaimanapun solat ini lebih afdal, lebih baik dilakukan selepas tengah malam, masa waktu qiyamul lail, maknanya selepas kita solat sunat tahajud, jadi kita kena bangun lebih awal lagi lah. Kalau macam saya katakan, lagi 30 minit sebelum waktu subuh, kita sembahyanglah solat sunat tahajud 2 rakaat, kemudian diikuti dengan solat sunat taubat. Jadi kita boleh itu yang lebih utama. Cuma bila kita memang benar-benar telah melakukan kesilapan dan kita benar-benar mendapat kesedaran, kalau boleh cepat-cepat kita laksanakan solat sunat taubat ni, dan kita bertaubat dan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian berkenaan dengan rakaat, jadi solat sunat taubat ni, bila kita rasa berdosa, cepat-cepat kita bertaubat, kita menginsafi diri kita dan kita laksanakannya. Dan bilangan rakaat salat sunat taubat ni tidak ada keterangan khusus berkenaan bilangan rakaatnya salat sunat taubat ni. Cuma mengikut pada pandangan kebanyakan ulama, salat sunat taubat ni boleh dikerjakan sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat ataupun 6 rakaat. Salat sunatnya dilaksanakan seperti mana biasa, dengan kita melakukan 2 rakaat dengan satu salam. Kemudian lafaz niat salat sunat taubat ni, usalli sunnat at-taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Sama macam tahajud, cuma kita ubah. Kalau tahajud, usalli sunnat at-tahajud. Kalau taubat, usalli sunnat at-taubah. Raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku salat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan kemudian solat macam saya katakan tadi, solatnya seperti mana biasa. Lepas kita berniat, kita baca doa iftitah yang ringkas, ataupun seperti mana solat-solat yang biasa kita baca doa iftitah, kemudian kita ikuti dengan surah Al-Fatihah dan apa-apa surah yang mudah untuk kita baca, atau apa yang kita suka daripada surah-surah yang ringkas mungkin. Kalau nak baca surah panjang pun dipersilakan, tapi pastikan waktu kita nak lakukan solat sunat tersebut tidak sampai masuk pada mengganggu solat, masuk waktu solat fardu. Dan kemudian semasa sujud akhir, salat sunat ni 2 rakaat, maka setelah berada rakaat yang kedua, kemudian pada sujud yang terakhir, sebelum kita bangun dan baca tahiyat dan bagi salam, pada sujud yang terakhir kita bacalah kalimah ataupun tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ataupun doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dalam sujud yang terakhir. Berapa kali nak baca? Ada yang pandangan ulama mengatakan bacalah sebanyak 40 kali. Mana tandanya kita menyesal sungguh akan dosa-dosa kita. Macam apa maknanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Maksudnya tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku daripada golongan orang-orang yang zalim. Bacalah tasbih tersebut. Dan kemudian kita dah bangun daripada sujud yang terakhir tadi, kita bangun, kita duduk, tahiyat akhir, kita bacalah tahiyat akhir macam biasa. Kemudian selepas salam, perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar maksudnya memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil dalam keadaan kita beristighfar, kita muhasabah diri kita menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Bacaan istighfarnya seperti mana kita baca selepas salat fardu, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulang lagi istighfar kita. Kalaupun nak yang ringkas, astaghfirullah. Bacalah sebanyak mungkin sambil kita ni memuhasabah diri kita, menyesali kesalahan kita. Dan maksud daripada astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maksudnya aku memohon keampunan daripada Allah
Tuhan yang maha agung, tiada Tuhan melainkan Allah, dia hidup berdiri dengan sendirinya dan aku mohon keampunan daripadanya. Jadi perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana amalan ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, yang mana maksudnya, dan mereka itu apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, maka mereka mengingati Allah lalu beristighfar ke atas dosa-dosa mereka, dan siapakah yang mengampunkan dosa selain Allah, serta mereka tidak berterusan terhadap apa yang telah mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahui. Sadaqallahul Azim, dalam surah Ali Imran ayat 135. Cuma dalam ayat ini dinyatakan berkenaan ataupun dalam tasbih tadi, mungkin ada yang terfikir apa kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita ini sendiri. Kezaliman yang kita lakukan terhadap biasanya orang akan fikir, biasanya orang yang melakukan kezaliman terhadap orang lain, menzalimi orang lain. Tapi ada ke orang yang menzalimi dirinya sendiri? Ada, tuan-tuan. Bila mana kita ni tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita sedari, kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Jadi bila mana kita ni tidak melakukan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk melakukan kebaikan, dan ditegah kita daripada melakukan kemungkaran, apabila kita langgar juga, kita tidak melaksanakan perintah Allah dan kemudian langgar pula larangan Allah, maka kita telah menzalimi diri kita. Jadi itulah maksudnya kita menzalimi diri kita. Kita mungkin dulu pernah lalai, pernah leka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bila ada kesedaran, penyesalan, bertaubatlah dan mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selepas sembahyang sunat taubah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir sekali adalah doa. Doa mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah mengikut luahan hati, mengharap keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa bahasa sekalipun, kerana kita dah keluar daripada salat kan, dah selesai salat, di akhirnya kita berdoa. Doalah apa-apa kita nak minta dengan Allah, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali segala kesalahan dan kesilapan kita. Namun sekiranya tak tahu nak baca doa apa ni, kita boleh baca doa seperti memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Apa maksudnya? Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar, dan tiada siapa yang akan mengampuni dosa-dosaku melainkan Engkau, ya Allah. Maka ampunilah aku dengan keampunan yang besar daripada sisimu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Atau apa sajalah doa-doa yang boleh kita baca dan mengharap keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian boleh kita tambah lagi dengan Sayyidul Istighfar. Siapa itu Sayyidul Istighfar? Yang mungkin ada yang pernah baca, pernah dengar. Jadi kalau yang tak pernah baca, kita usahakanlah cari Google Sayyidul Istighfar, insya-Allah akan keluar baca bagaimana kita hendak baca Sayyidul Istighfar. Dan bacaannya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan ulang lagi. Ikutlah seberapa banyak kita nak mengulangi Sayyidul Istighfar ini, kerana dalam doa ini sebenarnya kita ni mengakulah kesilapan dan kesalahan kita, dan kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti mana dalam maksud Sayyidul Istighfar tadi, kalau boleh saya bacakan, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu, dan hamba pasti menuruti ketentuan-ketentuan-Mu, janji-janji-Mu sesuai kemampuanku. Aku meminta
penjagaanmu dari buruknya segala perbuatanku. Aku mengakui segala nikmat yang engkau berikan dan mengakui adanya dosa-dosa yang aku lakukan. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau, ya Allah. Yakinlah bahawa Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Jadi insyaAllah mudah-mudahan semoga kita dapat laksanakan doa ini dengan kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga panduan ini dapat membantu kita dalam melakukan salat sunat taubah dengan sebaik mungkin insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan membersihkan jiwa-jiwa kita daripada kegelapan dosa dan maksiat insyaallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semoga apa yang telah saya kongsikan bersama tuan-tuan, semoga kita dapat sama-sama melaksanakan kedua salat tahajud dan salat taubat yang telah saya bicarakan pada hari ini. Mentelah lagi kita ni bakal memasuki bulan yang penuh dengan rahmah dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita dapat juga mengajak dan membimbing keluarga kita untuk sama-sama kita melaksanakan kedua-dua solat sunat ini insyaallah. Bermula bila tuan-tuan? Mula hari ini pun boleh, besok pun boleh. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan kita sama-sama dengan ahli keluarga kita, memandangkan kita pun mungkin bekerja daripada rumah, anak-anak kita belajar daripada rumah, mudah-mudahan dengan input solat-solat sunat ini dapat memelihara keluarga kita, dapat menjaga kita dan mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah semoga kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Maka marilah sama-sama kita akhiri tazkirah online ini dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.